Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam. ya akramar rusulil kirami, arju ziyarah kulla am. hanya Allah yang menyaksi, nama terpahat di hati. Alhamdulillah ku memuji, Di kurnia namamu Nabi, namamu terus menyinar. hatiku menggeletar saat namamu didengar. Air mata terus memancar. Allahumma salli ala alladhi لولاه ما كان الأنام. يا أكرم الرسل الكرام أرجو الزيارة كل عام. أرجو الزيارة كل عام. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam. ya akramar rusulil kirami,
أرجو الزيارة كل عام. Hanya Allah yang menyaksi nama terpahat di hati. Alhamdulillah ku memuji di kurnia namamu Nabi. Namamu terus menyinar, hatiku menggeletar saat namamu didengar. Air mata terus memancar. Allahumma salli ala nabi. لولاه ما كان الأنام. يا أكرم الرسل الكرام أرجو الزيارة كل عام. يا رسول الله يا حبيب اللهم صل على الذي لولاه ما كان الأمان. يا أكرم الرسل الكرام أرجو الزيارة كل عام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن أبي بكر وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجتي إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Dalam perbincangan kita menerusi kitab memperbincangkan kitab Cahaya Pengenalan, memperbincangkan subjek tauhid menerusi kitab Cahaya Pengenalan karangan Syekh Muhammad ibni Abi Bakar. Dan kita telah pun masuk pada halaman kelima. Tengok kitab kita pada halaman kelima. Pelajaran yang kedua. Yang belum ada kitab, boleh berurusan dengan kru Ustaz Zikri Ghazali.
boleh maklum pada nombor telefon dia ataupun di messenger dia, bagi tahu nak kitab, dan adalah beberapa maklumat yang disertakan, insya-Allah akan dipostkan kitab. Jadi yang belum ada kitab boleh ikuti dulu, dengar dulu. Bagi tiap-tiap kalimah kataan ni masuk di telinga kita, masuk dalam hati kita. Nanti ada kitab, kita tengok lagi sekali pula, insya-Allah. Baiklah, jadi hari ini kita tadi, minta maaf kita terlewat sikit sebab ada urusan teknikal. Kita sedang bahagian unit teknikal mempersiapkan beberapa persiapan pengemas kinian, dan ada naik taraf sikit satu dua perkara lah. Sebab kemarin ada mereka maklum ada yang tak dapat nak ikuti, tak dapat link apa sebagainya. Jadi insya-Allah lah hari ini bahagian teknikal kita kita import khas daripada Ustaz Alif Syukri. Dia mai tolong bantu bahagian teknikal. InsyaAllah moga-moga semua sahabat-sahabat dapatlah ikuti link tu, insyaAllah. Baiklah, kita sambung balik pelajaran yang kedua. Qala syaikhu muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang kedua daripada 19 pelajaran. Tak banyak kitab ni, nipis, mudah. Dia ada 19 pelajaran. Pasal itu kalau kita kata, kita baca sekali baca 2 pelajaran, 9 atau 10 kali pertemuan habislah, insya-Allah. Pelajaran yang kedua, sin soal. Siapakah yang menghantarkan ilmu tauhid ini? Yakni siapakah yang menyusun, yang mengangkat, yang memodulkan. Bahasa kita sekarang, yang memodulkan. Kemarin kita dah sebut, ambilan ilmu tauhid ni ambil daripada mana? Ambil daripada Quran dan hadis Nabi SAW dan dalil akal-akal yang dipercayakan. Tapi hari ini dia tanya lagi, siapa pula? Siapa pula yang susun ni? Memanglah main daripada Quran, memang main daripada hadis Nabi. Tapi siapa yang susun? Macam ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni memang zaman Nabi dah ada. Nabi dah ajak dah bacaan begini. Tapi nama hukum tu, kaedah penulisan ni, susunan yang dinamakan ilmu tajwid itu tak ada lagi. Zaman kebelakang barulah ulama susun. Macam itulah ilmu tauhid. Memang Nabi tak ajar pada para sahabat, hari ni kita nak ngaji ilmu tauhid, ya? Tak. Tetapi ilmu tu dah ada. Cuma disusun dan dimodulkan, distrukturkan dengan cantik dan baik sekali di zaman kebelakang ni. Zaman Nabi tu kemah dah. Tapi padanlah dengan keadaan umat zaman Nabi, sahabat zaman Nabi, mereka ni hanya dengan petunjuk Nabi. Mai ke belakang-belakang zaman kita ni, kita memerlukan lagi sokongan dan dorongan ulama untuk nak faham apa yang Nabi sebut. Maka timbullah beberapa ulama yang menyusun beberapa ilmu. Termasuklah sekarang ni ilmu tauhid. Maka dia tanya, siapakah yang menghantarkan, yang menyusun, yang memodulkan ilmu ini? Jim jawab, yang menghantarkan, yang menyusun, yang memodulkan ilmu ini ialah Abu Hasan al-Ash'ari. Abu Hasanin al-Ash'ari. Namanya Ali. Abu Hasan tu dia punya kunyah dia aja. Kunyah ni gelaran depan, laqab ni gelaran belakang. Al-Ash'ari tu laqab dia, kunyah tu Abu. Jadi Abu Hasan, orang Arab ni dia tak panggil nama dia, dia panggil nama gelaran. Anak dia nama Hasan, dia panggil Abu Hasan. Nama dia Ali, namanya Ali. Namanya siapa? Ali bin Ismail bin Ishaq. Ali bin Ismail bin Ishaq. Kalau panjang lagi, Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Siapa Abi Musa al-Ash'ari? Sahabat Nabi SAW. Ini keturunan sahabat Nabi. Keturunan yang dimusyar padanya, yang diisyaratkan kepadanya. No? Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Dia lahir bila? Lahir pada tahun 260 Hijrah.
260 Hijrah. Ni adalah kata ada orang kata, hak ni bukan salah ni. Kami ni yang salafi, inilah yang salah. Salafi ikut siapa? Ikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni tahun 700. Yang ni Abu Hasan Al-Asy'ari tahun 200 lebih. Ibnu Taimiyah tahun 700 lebih. Siapa lagi awal? Satu sudut tu sudah dah. Kita tilik yang tu pun tak apa dah. Kita faham dah. Tentulah Sayyidina Abu Hasan Al-Asy'ari lebih awal daripada Ibnu Taimiyah. Hak ni lah hak salahnya. Dia lahir di mana? Di Basrah. Ada sikit cerita dia lah. Cerita dia ni, selepas ayah dia meninggal, dia ni duduk dengan mak dia. Dan masa tu juga dia dijaga oleh tokoh mazhab Asy-Syafi'i. Namanya Zakaria bin Yahya As-Saji. Masa tu umur dia 10 tahun. Syekh Zakaria bin Yahya As-Saji ni tokoh dalam mazhab Syafi'i. Orang hebat lah. Mazhab Syafi'i awal lagi lah. Lepas tu pula, ibu dia berkahwin dengan Abu Ali Al-Jubba'i. Ibu kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni berkahwin dengan Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ni siapa? Dia adalah pemimpin Mu'tazilah di Basrah. Mu'tazilah. Pak tiri dia tokoh Mu'tazilah. Pak tiri kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari seorang Mu'tazilah. Hak ni hak orang tohmah. Orang tohmah Sayyidina Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni. Dia kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni Mu'tazilah. Sebab apa? Hubungan yang rapat dengan keluarganya, bapa tirinya sendiri seorang tokoh pengasas Mu'tazilah di Basrah. Mu'tazilah ni kalau zaman kita panggil liberal lah. Ini guna akal. Ni. Itu dia kata dia ni sesat. Siapa yang kata? Pak Wahbi lah. Dan juga pak-pak seangkatan dengannya. Kita jawab apa? Jawapan ni bukan kita reka. Ulama sendiri reka. Kita pun mula-mula dengar pada guru kita, Ahli Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Syekh Rosli. Dia kata itulah hikmah. Hikmah kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, dia ni telah pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala lebih kurang 40 tahun duduk dalam keluarga Mu'tazilah. Sebab Allah Ta'ala nak mahirkan dia tentang selok belok Mu'tazilah. Kita ambil misal contoh macam ni. Sekali pernah kita keluar dengan seorang pelatih ataupun seorang pelatih lah kita kata lah. Dia ni kira tenaga pengajar di AADK. Agensi Anti Dadah Kebangsaan. AADK. Dan pernah lalu satu tempat tu, tiba-tiba dia telefon kawan dia main satu geng pengawal kekuasaan ni, geng-geng yang tangkap orang, main tangkap budak tu. Kita lalu selisihkah budak tu tadi? Kita tak tahu apa. Tapi dia ni telefon dah kawan dia, suruh main ambil. Kata macam mana tuan kenal? Kata dia tu penagih dadah. Dia kata, saya pun penagih dadah kat dulu ni. Rupanya penagih dadah ni ada hak yang pulih, diperserak jadi tenaga pengajar pun dah. Dia pun biasa duduk penagih dadah. Jadi dia kenal lah. Siapa penagih dadah? Kita tak tahu. Dadah pun kita tak kenal. Kita kata tepung, kita kata garam. Ni. Pasal tu hikmah kenapa Imam Abu Hasan Asy'ari ni, Allah Ta'ala takdirkan dia ni duduk dalam keluarga Mu'tazilah asbab mak dia kahwin dengan seorang tokoh Mu'tazilah di Basrah, Abu Ali Al-Jubba'i tu, kerana nak bagi dia kenal siapa itu Mu'tazilah dan senang dia mematahkan Mu'tazilah. Buktinya apa? Buktinya ketika di zamannya ramai para ulama yang lain tak mampu nak berhujah dengan Mu'tazilah, Imam Abu Hasan Asy'ari senang-senang kepak Mu'tazilah satu. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam Mu'tazilah. Pak tiri dia tokoh Mu'tazilah. Dia tahulah Mu'tazilah tu setara mana. Ni hikmah kalau orang sebut lah esok ni. Orang kata Imam Asy'ari pun pak tiri dia sendiri pun Mu'tazilah. Jawabnya lagu tu. Habis. Dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau kat belah kita ni, kita ikut mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kat belah Turki tu, mereka bermazhab Hanafi dan ikut pada akidah ni Abu Mansur Al-Maturidi. Namanya siapa? Namanya Ali.
Namanya Ali, namanya Muhammad. Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Ansari Al-Hanafi As-Samarqandi. Itu punya lakak-lakak dia belakang tu. Dia ni lahir bila? Dia ni tua sikit pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tua pun tua tak banyak lah. Tua 3 tahun. Sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lahir 260, dia lahir 256. Tua 4 tahun. 4 tahun lah. Tua 4 tahun. Lepas 4 tahun dia lahir, barulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lahir. Dia 256. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari 260. Habis. Sin soal apakah? Ni cerita panjang lagi ni cerita dia ni. Tapi kita ni masa kita terhad. Kita cerita penting-penting dah lah. Cuma di sini ada benda yang penting. Penting, sangat-sangat penting. Kat mana? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, dia ni keturunan siapa? Keturunan yang kita sebutkan tadi, Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Bila mana turunnya ayat, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Kat mana tu? Surah Al-Ma'idah ayat 54. Senang rujuk tu lah. Tengok surah Al-Ma'idah ayat 54. Yang diceritakan yuhibbuhum ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah, akan datang. Allah Ta'ala ni mendatangkan dengan kaum yang mana mereka ni yuhibbuhum, mencintai mereka dan mencintainya. Allah sayang mereka, mereka sayang Allah. Mencintai mereka dan mencintainya. Mereka ni sayang sungguh pada agama Allah, sayang sungguh pada Allah. Akan datang satu kaum tu. Dan ketika itu Nabi mengisyaratkan tangan Nabi kepada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari? Sahabat Nabi itulah. Dan Nabi kata apa? Hum qaumu hadha. Mereka tu yang kata Allah sayang mereka, mereka sayang Allah tu, ni kaum dia ni. Kaum dia ni. Kaum siapa? Kaum Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Ternyata benar. Memang benar, siapa tak percaya kufur. Benar ayat ini, benar sabdaan Nabi. Apa dia? Keturunan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari tadi ni lahir, maka timbullah Abu Hasan Al-Asy'ari. Maknanya kita ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukan ikut sesaja. Ada kait, ada rujukan dengan Al-Quran, ada kait dengan jaminan Nabi. Nabi tak iktiraf buat lain-lain tu. Saya sebutlah tokoh-tokoh daripada agung sangat tu. Kita bukan marah ke mereka. Tapi bila mereka duk kata sifat 20 ni sesat, sifat 20 ni tak betul, Mu'tazilah apa, kita kena londeh jugalah. Kadang-kadang orang ni bila dia tunjuk buruk dia tak nampak. Lama-lama sekali kita tunjuk juga buruk dia ni. Biar dia sedap sikit. Mu tu yang buruk tu kata ke orang. Tak apalah. Tapi jangan kata sangat-sangat. Kita lisanah jemaah, kita ada akhlak. Biar apilah mereka mengkufurkan kita. Mereka kata kita ni bid'ah kufur kerana sambut maulid. Bid'ah kufur kerana wirid lepas main secara jemaah. Biar api ke mereka. Kita jangan jadi serupa mereka juga. Ni. Habis lah. Jelas tu maknanya. Jelas kita ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni. Mana ikut Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari yang Nabi isyaratkan bila turun ayat 54 surah Maidah tadi ni. Nabi isyarat, Nabi kata hum qaumu hadza. Depa tu yang kata Allah sayang, depa sayang Allah. Ni puak dia ni. Puak siapa? Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Dan lahirlah anak cucunya namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jelas? Faham? Terus sin soal apakah ghayah ilmu tauhid ini? Apa maksud ghayah? Hak kawan-kawan kita, tuan-tuan yang terlepas tak tahu perkataan apa, saya boleh tanya dalam komen. Boleh komen nanti, admin kita akan bacakan. Apakah ghayah ilmu tauhid ini? Apa maksud ghayah? Tulis bagi elok. Ghayah tu tujuan. Ataupun hala tuju. Ataupun matlamat. Boleh buah belakang lah.
Ghayah tu boleh kata tujuan, boleh kata hala tuju, boleh kata matlamat. Yang penting buh bagi faham. Pilih nak ambil kataan mana pun. Apakah ghayah ilmu tauhid ni ataupun adjektif boleh buh juga. Apakah matlamat? Jin jawab ghayah, matlamat, tujuan ilmu tauhid ini ialah membezakan antara i'tiqad yang sah dan ketiadaan sah. Nak beza, nak mufarriq macam mana i'tiqad pegangan yang betul, sah ni maknanya betul, dan yang ketiadaan sah, yang tidak sihat, yang tidak betul. Hak ni pegangan yang betul apa dia? Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Hak ni pula yang akidah yang tak betul, mujassimah. Allah Ta'ala ni ada tangan, ada kaki, duduk atas harah, bertempat. Itu beza. Tak mengaji ni tak boleh nak beza. Dia belakang lah tu. Pasal bila kita mengaji kita boleh beza. Hak ni pula i'tiqad kata Allah Ta'ala silap, patutnya kena bagi wahyu pada Ali, Sayyidina Ali, tapi bagi pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu Syiah pula. Hak ni pula i'tiqad kata kita ni kena usaha ikhtiar. Kena usaha ikhtiar. Jadi qadariyah pula. Hak ni pula usaha tak payah ustaz. Hak ni pula i'tiqad tak ada usaha ikhtiar, ikut Allah Ta'ala semua. Jadi jabariyah pula. Habis. Jadi kita nak tahu membezakan antara i'tiqad. I'tiqad tu apa? Pegangan hati yang sah dan ketiadaan sah, yang betul dan yang tidak betul. Habis. Sin soal apakah hukum pada syarak, dalam konteks syarak apa hukum pada ilmu ini? Apakah hukum pada syarak? Apakah ketetapan pada agama pada ilmu ini? Duk di mana? Macam ilmu nahu kah? Macam ilmu balaghah kah? Macam ilmu fiqh kah? Duk di mana ilmu ni? Jin jawab hukum syarak pada ilmu ini, ketetapan syarak, ketetapan agama pada ilmu ini, apa dia? Fardu ain. Fardu ni kewajipan. Ain ni individual. Duk ngajak ke KL, dia kena juga, kena pelbagai juga. Dia kena, orang panggil apa? Sinonimkan pelbagai perkataan. Alif dia tahu, dia duk ngajak di KL. Dia cerita lagu ni jenuh ke rupa lah dia. Kena cerita kata tu fardu tu wajib. Ain tu individu. Ain ni maksudnya mata. Mata ni individu lah. Kau kita kau ni duk cakap lagi kau tu. Tak boleh tu cakap lagi. Kita buat kenuri ni. Kenuri kita hak maulid esok ni nak buat berapa mata? Tanya. Berapa mata? Mana berapa jenis? Berapa jenis? Hang dia amai lambat tengok lauk ada 5 mata tinggal 2 mata lah. Tanpa mata. Teluk mata ke bodak, mana mata mana jenis, tinggal 2 jenis lah. Sama sini pun, fardu ain, kewajipan atas individu, tiap-tiap seorang ni. Tiap-tiap seorang ni kena belajar. Dia tak macam ilmu fardu kifayah. Tak kira lah ilmu pun banyak lah. Ilmu tajwid ke, ilmu sains ke, ilmu apa pun, tu fardu kifayah. Dalam qaryah kita ni, seorang reti, hak lain tak payah. Fardu kifayah, seorang berhenti, hak lain tak payah. Seorang boleh, hak lain tak payah. Tapi fardu ain, hang boleh ke tak boleh, hang kena belajar. Kena belajar. Ni. Atas siapa? Atas tiap-tiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Ingat lagi tak? Mari kita sebut dah. Orang yang diberati syarak. Orang yang dibebani syarak. Orang yang atas kepalanya tu ada kewajipan syarak dah. Dia dah wajib semayang, dia dah wajib puasa. Kriteria ada apa? Dia sebut tu. Tiap-tiap orang yang aqilun balighun. Isi fa'il belakang tu. Yang ada akal, yang cukup umur. Orang gila mukallaf tak orang gila? Tak, pasal apa? Dia tak cukup kriteria, dia tidak ada akal. Budak-budak. Tuan Mak Zin. Mak Zin, mukallaf tak? Tak, pasal apa? Tak cukup umur lagi. Cukup umur ni ada berapa tanda? Depan tu dia akan sebut nantilah. Tak usah banyak cerita lah. Ni. Kat sini dia kata 2 noh. Patutnya 4 tanda mukallaf ni. Tok Syekh kita ni tulis kitab tak betul ni. Tak betul. Kemah kita balik. Orang hari ni baca kitab nak rock orang dulu. Mana boleh. Baca kitab Baqarah nak kata kat pada mana boleh buat gitu. Ada.
Tok Guru Jinan banyak kali sebut, orang mengaji kitab ni faham, dia mengaji kitab nak bahas. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita kena penyakit lagu tu. Kita mengaji kitab ni, hatta kalau kata salah pun, kita tak kata musannif salah. Walaupun bukan kita kata musannif tu maksum, tak. Tapi beradabnya kita dengan musannif, kita tak kata salah, kita kata matba'ah yang salah. Matba'ah salah cetak. Matba'ah bukan mengaji pun. Dia tak mengaji, dia hanya nak kaya dengan cara cetak kitab ya. Hak bantu betul ada juga, tapi ada juga jenis nak menega. Cetak sungguh lah, ikut dan dia baris lari habis dengan titik pun sebagainya. Jadi sini ni bukan mu'alif salah. No, aqilun balighun dia omai dua, aqil baligh. Patutnya ada 4 tanda mukallaf. Apa dia? Yang ketiga, sempurna panca indera. Yang keempat, sampai seruan Islam. Ini sebut apa ni? Apa dia? Sampai seruan dia tu. Sampai seruan Islam. Tapi pasal apa Tok Syekh kita tak sebut lagi 2? Ni dia. 2 ni yang dikatakan sampai seruan Islam dengan sempurna panca indera ni dipanggil nadir. Benda yang jarang-jarang. Benda yang kadang-kadang. Nadir. Kaedah kata apa? Tu bukan Tok Syekh kita saja tak tulis. Sebab kaedah sebut an-nadiru kal-adami. Benda yang jarang-jarang, benda yang kadang-kadang ni kal-adami. Macam tak ada. Nak cari sekampung kita ni kadang-kadang tak ada langsung orang hak buta. Tak ada langsung orang hak tak sampai Islam kat dia. Boleh kata semua sampai. Kalau ada pun corak-corak hulu tu pun tak tahu. Sampai juga orang asli. Nah. Jadi, Tok Syekh tak tulis sebab apa? Benda tu nadir. Kaedah sebut an-nadiru kal-adami. Benda yang jarang-jarang macam tak ada. Yang tiada mengerti oleh bahawa belajarkan dia. Mukallaf yang mana? Yang tiada mengerti oleh bahawa belajarkan dia ilmu ini. Dan fikir hingga mengertinya. Hak wajib ni, hak fardhu ni, orang yang tak reti belajar. Dia kena belajar lah. Dah reti, tak apa dah. Dah reti, dia tak wajib belajar dah. Habis tu, wajib mengajar pula. Dan fikir hingga mengertinya. Kena fikir sungguh. Pasal tu orang mengaji tauhid ni, 10 tahun, 20 tahun orang tak kata apa. Tu kita tengok di masjid tu. Ilmu ni orang mengajar sampai di masjid. Bukan sekat sekolah. Bukan sekat universiti. Sampai di masjid orang duk mengajar lagi. Nah, abang kata ilmu ni sentiasa hidup sampai ke mati. Ilmu tauhid ni. Sampai masuk kubur lu ajak lagi. Dia cerita pasal malaikat. Tu ilmu tauhid lah tu. Ilmu akidah lah tu. Fikir hingga mengertinya. Mengertinya nya ilmu ini. Dan mengetahuinya nya ilmu ini. Bila dah belajar, bila dah fikir, bila dah mengetahui, dan wajib mengajarkan orang-orang yang dalam perintahan kita. Orang yang di dalam pemerintahan kita. Perintahan kita maksudnya di bawah kekuasaan kita. Kalau raja, rakyat. Kalau kata pemimpin, orang yang dipimpin. Kalau kata suami, isteri dan anak-anak. Kalau kata isteri, anak-anak dia. Ni. Kalau kata guru, murid-murid. Perintahan lah tu. Tubuh kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kalau berasa macam susah nak baca, kitab kita ni, usianya tak tua mana. Baru lebih 70 tahun. Dia tak sampai tahap 200 tahun seperti mana kitab Munatul Musalli, Furu' Masail, Bughatul Tulak dan sebagainya. Hak tu kitab 200 tahun. Hak ni kitab baru kat 100 tahun, baru 70 tahun. Tu pun bahasa dia pun bahasa macam payah dah. Jadi, nak mudahnya, bawah perkataan yang kita rasa macam pelik-pelik tu macam ni perintahan ni. Kalau tak tulis tak arti. Maka tulis rumi pun tak apa. Baring tak apa, tulis rumi pun tak apa. Perintahan mana? Pemerintahan lah. Siapa dia? Seperti anak-anak, isteri-isteri. Jeng. Mana kalau kata ada 4 bini pun 4 bini kena ajak. Tok Syekh kita pandai. Dia tak kata isteri saja Ustaz Ali. Dia kata isteri-isteri. Mana kalau ada 4 isteri, 4 kena ajak. Kalau dia buat isteri saja, seorang. Ni. Hamba sahaya kita. Hamba dah tak ada, tapi hukum ada lagi. Kalau kata ada hamba, wajib kita kena ajak.
Dan anak-anak murid kita. Murid ni makna apa? Yang berkehendak. Anak murid, anak yang berkehendak. Dia nak. Tak kira lah anak murid tu tua sekalipun. Bukan tu sebut, dia sebut anak murid, bukan sebut anak. Bukan sebut kata anak, apa, anak-anak kita, anak kandung, anak padak, anak kandak. Dia kata anak murid. Anak murid ni kalau orang tua pun mari, dia berkehendak. Ustaz, tolong mengajar saya, Ustaz. Noh, contohnya lah. Dalam kita ni, ramai ada seorang haji tu. Haji Sulaini. Seorang engineer. Duk mengaji di Amerika lah kau. Tapi minat mengaji kau. Minat mengaji. Dia minta nak mengaji. Tua dah. Tapi bila minta nak mengaji, jadi nak murid. Noh, maknanya bagus, semangat. Semangat tu. Kita pula malu dengan dia. Dia hak tua semangat, kita hak muda ni uji pasal malas. Jadi anak murid, anak yang berkehendak. Kita. Demikian lagi orang yang menuntuti belajar daripada kita. Menuntuti belajar. Sini guru kita ada sebut sikit. Tambih lah. Tambihun. Dia bagi peringatan. Dia kata, boleh baca kitab ni. Dia kata, boleh baca kitab ni. Mana dia suruh bagi boleh baca kitab ni lah. Bagus sebab manfaat pada semua orang. Boleh baca kitab ni bagus sebab manfaat pada semua orang. Nak cerita apa? Tok guru kita suruh baca kitab ni sebab dia dah timbang tengok dengan zaman kita hari ni bagus kitab ni. Sebab manfaat pada semua orang. Misbah kata apa? Mudah. Kadang-kadang kita duk ukur tengok kitab ni dengan misbah ni. Mudah ni lagi. Banding dengan misbah ni. Banding dengan akhir itu najin. Tak rugi lagi lah kita najin tu. Habis. Pelajaran yang ketiga. Sin soal kepada apa dibangsakan ilmu tauhid ini. Kepada apa dibangsakan. Bangsakan tu kita boleh letak dikategorikan. Ataupun dijeniskan. Dijeniskan ataupun dikategorikan ilmu tauhid ini kepada apa. Tulis bagi elok ni. Esok ni senang kita nak baca. Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hassan ataupun Ustaz Awang Lanai banyak kali pesan. Dia kata mengaji ni niat nak mengajar. Mengaji ni niat nak mengajar. Bukan mengaji niat dapat pahala. Mengaji niat nak mengajar. Nanti kita nak mengajar kita. Bila kita niat nak mengajar, kita akan tulis elok. Nanti kita nak mengajar. InsyaAllah. Jim jawab ilmu tauhid ini ialah setengah. Setengah di sini bukan separuh. Tetapi sebahagian. Setengah-setengah ni bukannya 10, 5/10. Tak. Tetapi sebahagian. Sebahagian. Setengah di sini bukan separuh tetapi sebahagian. Sebagaimana? Daripada ilmu yang dibangsakan kepada agama. Mana ilmu yang dibangsakan kepada agama ni ada beberapa ilmu. Sebahagiannya hak ni. Sin soal apa erti agama itu? Cantik sungguh musannif kita tulis kitab ni. Dia ajak satu-satu. Pasal itu kalau kita tengok di muka surat depan kitab kita ni, dia tulis bagi saudara-saudara yang memulai bertatih. Bertatih ni kita sebut apa? Bertaktih. Bertaktih. Bertaktih ni apa? Barang yang selepas merangkak sebelum jalan. Itu bertatih. Barang yang selepas merangkak sebelum berjalan. Lepas merangkak kita buat apa? Kita berdiri. Tapi tak jalan lagi. Dia panggil apa? Atau tapak. Kalau berjalan tu mungkin kitab besar-besar lagi lah. Ni kitab lagu ni jenis atau tapak. Orang tua kita rajin kata, taktih. Itu maksudnya apa? Atau tapak. Baru dia belajar berjalan. Kenal lah ni. Dia ajak satu-satu. Dia kata, apa erti agama itu? Ertinya jin jawab, ertinya erti agama. Tok guru kita, dia baca, sin soal dia sebut itu. Jin jawab. Sin soal. Jin jawab. Kita pun ikut macam dia. Lepas itu bila mengaji berguru ni, dia seronok. Dia manis dia lain. Sebab apa? Kita duk baca ni hubungan kita dengan guru. Kita duk sebut ni, lagu mana dia sebut. Seronok lah tu. Orang lah ni kadang-kadang tak berguru, baca. Dah lah tak berguru. Baca pula kitab bukan nipis-nipis. Kitab tebal-tebal. Durun Nafis. Tajul Urus.
hikam. Pasal apa? Nak soho. Macam kitab apa? Aku hikam. Tak nak jerat tegak dia balik. Kitab payah-payah jangan. Kita mengaji kat Tuan Guru, Allah yarham Tuan Guru Haji Rifat Yaakob. Kitab hikam tu daripada 2008 kalau tak silap. 2008. Sampai Tok Guru meninggal. Dia ada lagi 3 muka aku nak habis. Kat 16 tahun bah. 16 tahun ke 12 tahun. Duk baca. Tak habis-habis. Tinggal 3 muka. Allah. Tak ada lah. Tak apa. Artinya, arti agama ialah perhimpunan segala hukum. Perhimpunan segala hukum. Apa maksud hukum? Ketetapan. Ketetapan atau penafian. Hukum tu mana? Segala ketetapan atau penafian. Segala hukum maknanya segala ketetapan atau penafian. Lagu mana? Hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Tu lah tu. Tapi setengah guru dia terjemah hukum tu segala ketetapan dan penafian tu suruh dan tegah. Hak mana hak suruh, hak mana hak dia tegah. Perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia perhimpunan segala hukum ni oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya. Allah Ta'ala hantar bagi segala hambanya yang mukallaf, yang ada akal, yang cukup umum. Yang membawakan dia perhimpunan segala hukum, siapa yang bawa? Oleh Rasulnya, Rasul Allah. Setiap zaman ada Rasulnya. Kita ni akhir zaman dipanggil. Akhir zaman ni Rasul kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah Nabi Allah Isa nanti dia turun, dia juga walaupun dia bukan umat, dia adalah Nabi, tapi dia akan berhukum dengan syariat Muhammadiyah. Sebab apa? Sebab dia berada di akhir zaman. Akhir zaman ni syariat Muhammadiyah. Habis. Si soal berapa perkara tanda agama itu? Tanda agama. Apa maksud tanda? Kriteria. Kriteria. Tanda-tanda. Kriteria agama ni ada berapa? Sini guru kita bagi. Dobit. Dia kata apa? Nak lihat seseorang itu. Nak lihat seseorang itu ada agama atau tiada. Nak lihat seseorang itu ada agama atau tiada. Ada agama atau tiada. Maka lihat pada tanda-tanda ini. Maka lihat pada tanda-tanda ini. Dan tak Ali? Dan Ali Karumi dan ni dah. Nak lihat seseorang itu ada agama atau tiada, maka lihat pada tanda-tanda ini. Mana tu? Jim jawab tanda agama itu. Setengah tempat panggil agama. Kau belah kita ni panggil agama. Kau belah tengah ni panggil agama. Kau belah Johor panggil igama. Kita tengok orang Johor. Ada. Kita jumpa orang Johor dia kata igama. Tak apalah tu. Agama itu 4 perkara. Pertama, sah i'tiqad. Sah ni maknanya benar ataupun betul i'tiqad. Apa dia? Iaitu jazam. Apa maksud jazam? Putus. Putus. Dia ada keputusan. Putus ni bukan putus tali putus, mana dia ada keputusan. Kawan, Allah Ta'ala ada tak? Nampak dia angguk. Ada keputusan. Ada keputusan. Dia jazam. Dia putus. Aku memutuskan untuk belajar di Teratak Ilmu. Dia keputusan. Aku jazam untuk belajar di Teratak Ilmu. Meninggalkan Copati. Contohnya. Itu kata masuk jazam tu. Tu dalam itu sebenarnya disebut al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Jazam, putus. Hei, Allah Ta'ala ni ada tak? Ada. Dia putus tu. Kalau tanya, hei, Allah Ta'ala ni ada tak?
Dia tak putus, dia tak jazam. Walaupun keputusan dia tak betul. Hei, Tuhan Hindu ada tak? Itu tak betul. Kalau dia kata, hei, Tuhan Hindu ada tak? Ada. Ada jazam. Walaupun keputusan tak betul. Mana ada Tuhan Hindu? Hak ada Tuhan Allah saja. No? Tu. Mana ada Tuhan Buddha? Hak ada Tuhan Allah saja. Mana ada Tuhan yang puak Kristian duk kata anak Tuhan? Tak ada. Tuhan tidak ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Yang kita jadi golongan liberal hari ni pun ada dah. Politik punya pasal. Dia kata Kristian pun betul. Kan? Hindu pun betul. Kan? Menteri agama ke apa tau? Dekat ni lah. Tak bila tahu. No? Buddha pun betul. Pasal apa? Sebab nak jaga hati kawan-kawan politik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bila kita cakap lagu ni, dia kata kita resis. Bukan resis, ni kebenaran. Bukan kita kata, Quran kata. Mana Quran kata? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau nak suruh kita nak kata Buddha tu betul, Kristian tu betul, dia kena ubah ayat Quran. Inna dina indallahil Islami wal buza wal Kristian wal habus semua. Hak mana nak kata agama tu? Tak boleh ubah pula. Tu maksudnya situ. Jadi di sini ni sah i'tiqad ni iaitu jazam, putus. Walaupun jawapan dia tak betul. Allah Taala ni ada? Tak ada. Jawapan dia tu betul tak? Keputusan dia tu, jazam dia tu betul? Tak betul. Tapi dia jazam tak? Jazam. Iaitu jazam. Sebab tu dia kata apa? Jazam yakni putus dengan barang yang diiktiqadkan dia barang oleh ahli sunnah. Puak Wahabi, puak Mujassimah, dia i'tiqad, dia jazam tak dengan i'tiqad dia? Dia kata Allah Taala ada tangan, ada kaki, dua atang arah. Dia jazam tak dengan keputusan dia? Dengan i'tiqad dia jazam tak? Dia jazam. Tapi betul tak? Dia kata sini dengan barang yang di'tiqadkan ahli sunnah, sama tak dengan ahli sunnah? Tak sama. Puak Mujassimah, puak Wahabi, dia i'tiqad dia jazam dengan i'tiqad dia. Memang Allah Taala ada tangan, ada kaki, duduk atas arah, dia jazam. Tapi jazam dia tu tak berbetulan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kata apa? Tuhan tak ada tangan. Tuhan bukan macam kita. No, ahli sunnah ni tengok pada keadaan. Kalau berada zaman salah, dia kata Tuhan ada yadun. Yadun tu tangan ke? Yadun bukan tangan. Yadun tu yadun. Yadun tu yadun. Bukan tangan, bukan. Habis tu apa? Aku tak tahu. Serah pada Allah Taala. Baru tafwid. Dia kembalikan pada Allah. Tu salah. Kalau main khalah, ya ada makna tangan ke? Pada mula tak mau terjemah juga, tapi dah orang nak terjemah, tangan. Tapi ingat, tangan dengan makna majaz, bukan tangan dengan makna hakikat. Tangan sini makna majaz, maknanya majaz, maknanya qudrah, kekuatan. Tu kita ahli sunnah. Faham elok? Nampak tak beza? Beza. Jangan kita duk pukul semua sama. Pakai kopiah. Haduk negosiasi kandak pakai kopiah, kadang-kadang mengucap tak erti. Tu. Habis. Maknanya jazam, yakni putus dengan barang, dengan perkara. Sama juga kita sebut semalam bila kita mengajar KM, mengajar anak muda ni, kita tak boleh sebut barang kat dia, kita akan sebut perkara. Perkara yang diiktiqadkan, yang dipegang hati akan dia akan barang oleh ahli sunnah, bukannya oleh musyabbihah, bukannya oleh mujassimah, apatah lagi Hindu, Buddha, Kristian. Habis. Yang kedua, tanda agama. Benar qasad. Benar qasad. Betul. Benar qasad ni makna tiada yang lain. Kena boh dobek tu. Tidak kita nak keliru dengan atas. Apa maksud benar qasad? Tiada yang lain semata-mata, tiada yang lain, yakni semata-mata kerana Allah. Tiada yang lain, yakni semata-mata kerana Allah. Ngaji kalau tak dobek ni kah? Payah kau nak faham. Macam kami pagi tadi, setiap pagi Jumaat dengan pagi Sabtu, Tuan Guru Haji Adnan baca Simarul Jannah. Minggu lepas, 2 minggu lepas khatam dah Minhajul Abidin. Ni baru mula minggu lepas. Siapa yang nak pergi, yang duduk dekat-dekat dengan Kulim, dekat-dekat dengan Sungai Karangan, Padang Serai, boleh lagi setiap pagi Jumaat pergi sembahyang subuh di pondok setiap pagi Jumaat dengan pagi Sabtu. Dia baca Simarul Jannah, baru baca, baru mula. Dan dia pula anak murid pengarang. Kitab Simarul Jannah ni, Kublah Kelantan tu ada, duk baca. Kublah kita ni jarang-jarang jumpa. Tu ada juga seorang tu baca, tanya mengaji mana, dia pun tak tahu mengaji mana. Pakai baca. Tok Guru Jinan dia ngaji sungguh pasal dia anak murid berbayar tak jom.
Dan nama Hubayah tak jom. Dia baca. Baca tu baru tang ibarat isti'lal dipanggil. Muqaddimah awal tu. Oh tak faham. Kalau tak ada dobit tak faham. Macam kita ngaji kitab Baqarah, tak faham. Dia cerita lagu ni tak faham. Bahasa tu kena ada dobit. Dobit ni umpama mengikat. Kita tekak kijang. Tanpa maklum duduk di rumah tanya tanpa dobit ni tanpa. Dobit ni footnote. Orang lah ni panggil footnote, catatan kaki. Catatan kaki dia tulis. Apa dia ni maksud apa? Maksud apa tu panggil dobit. Dobit ni diibaratkan seperti mana ikatan yang menambat. Kita tangkap kijang, tangkap ayam. Dan ni digan ayam. Dapat ayam, lepas tu kita tak ikat dia. Kita tak sekuk dia. Kita tak tambak dia. Jadi apa? Lepas balik sia-sia kita duk letih digan tadi ni. Maka bila dapat, kita ikat, kita cekuk, kita tambak. Tak? Macam tu lah ilmu, bila kita dapat, kita tulis. Tu dipanggil ikat ilmu. Ilmu ni macam tahap berlari. Kita tak ikat, dia lari sungguh. Ni. Ni. Habis. Jadi benar qasad tu apa? Tiada yang lain, iaitu, ataupun yakni, semata-mata kerana Allah. Tidak ada keliru dengan atas. Apa beza sah i'tiqad dengan benar qasad? Tak mana beza dia? Ni beza dia. Apa dia? Tiada yang lain, yakni semata-mata kerana Allah. Itu pun musannif kita bantu lagi. Dia sebut dalam kurungan. Iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Bukan setakat kita jazam Allah Ta'ala Tuhan kita. Bahkan ibadat kita pun semata-mata kerana Allah. Bukan kerana pujian. Bukan kerana nama. Bukan kerana syuhrah dan sebagainya. Dia kata tauhid ni. Tauhid ni. Dikatakan tanda agama ni. Dia sampai tahap lagu tu. Hak kata sah i'tiqad tasat ni. Tak ada i'tiqad. Kadang-kadang rasaan tu dia main juga. Rasaan ni apa? Ibadat ni sebab nak tunjuk ke orang. Sedekah ni sebab nak tunjuk ke orang. Na'udzubillah min zalik. Habis. Yang ketiga. Hak mana baru masuk dalam live. Tengok pada halaman ke-6. Tengok pada halaman ke-6. Nanti admin boleh bantu dengan cara ambil gambar muka surat tu. Bubuh dalam bahagian komen tu. Bagi kawan-kawan yang tidak ada kitab lagi, yang nak ikuti tak ada kitab, dia boleh tengok dekat komen tu, dia boleh download di situ. Ambil gambar, snap buh dalam tu. Tapi usaha dapat kitab jugalah. Hal tu untuk sementara nak bagi ada kitab. Ambil gambar kitab, buh dalam komen. Boleh tengok tu, insya-Allah. Jadi dia kata apa lagi? Yang ketiga. Apa dia? Menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji. Janji di sini, janji di sini guru kita dia kata ma'ruf. Janji yakni ma'ruf. Dia ada dua. Ada ma'ruf, ada mungkar. Ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Menyuruh yang baik, meninggalkan yang mungkar, yang tidak baik. Yang jahat. Menyempurnakan janji. Apa maksud janji? Ma'ruf. Kalau yang ma'ruf. Iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Habis. Ini kita fahamlah semayang, puasa, jaga aurat. Sebagainya tu. Berbuat baik pada mak ayah. Berbuat baik pada jiran. Itu semua lah belakang lah tu. Yang ketiga, ketiadaan. Yang keempat, ketiadaan melampaui. Melampaui apa pula dah tu? Apa dia tu ikhwan? Apa tu? Tanya baru sikit lah. Lama tak pun nak jawab. Baru Aziz pada. Ketiadaan melampaui sangkat. Tak apa ada sangkat ni. Sangkat ni sekatan ataupun had. Kitab kita ni tak lama mana. Baru 70 tahun lebih. Pun bahasa dia pun payah juga. Tu tak ngaji kitab Bughyatul Tulak lagi, Furu' Masail lagi. Kan? Jangan kitab Furu' Masail, Kifayatul Mu'tad pun sudah dah. Kan? Baik. Jadi sangkat tu apa? Sekatan ataupun had. Dia kata apa? Ketiadaan melampaui sangkat. Tak melampaui sekatan. Di sini ni maksudnya mungkar. Sangkat-sangkat ni maksudnya mungkar. Hak tadi ni ma'ruf, hak ni mungkar. Tu. Guru kita sebut lagu tu.
Sangkat-sangkat ni maknanya mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Iaitu meninggalkan. Kita sangkat-sangkat ni kat belah kita cakap lagi. Kalau kat belah KL tu, tuan-tuan yang ada daripada Kuala Lumpur sebagainya ni, Haji Sulaini daripada Terengganu, tak tahulah cakap sangkat ke tak. Kalau kat ni duk cakap sangkat lagi. Hang terjun tadi sangkat mana? Hang terjun sungai sangkat mana? Sangkat dada. Tu setengah-setengah dia kata sangkat dada. Tak punya sangkat dah. Dia rasa payah aku nak kena dengung. Sangkat, dengung sikit kan. Sangkat dada. Hang jalan sampai sangkat mana? Sampai sangkat mana? Setakat. Sangkat-sangkat ni. Setakat. Ada kata setakat. Ada ukur hak. Jangan lebih sekatan. Sekatan, setakat, hak tu dia. Iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan. Habis. Sin soal. Kepada berapa perkara melengkapi agama itu. Hak tadi tanda agama. Nama kata seseorang itu ada agama ke tak ada agama. Dia ada 4 ni. Yang pertama i'tiqad dia betul. Yang kedua, dia benar qasad. Ibadat apa buat apa-apa semua kerana Allah. Bukan kerana orang. No? Yang ketiga, dia buat apa yang disuruh. Yang keempat, tinggal apa yang dilarang. Ni tanda orang agama. Kalau sekat buat 2 saja tak jadi. Dia semayang. Dia tak buat maksiat. Tapi dia tak yakin dengan Allah. Jadi munafik. No? Tu ingat. Sakat yakin Allah Ta'ala. No? Yakin Allah. Tapi tak semayang. Buat dosa. Jadi orang yang fasik. Islam tapi fasik. Motor tu ada. Memang rupa motor. Bukan rupa basikal. Rupa motor. Tapi tak boleh jalan. Kenapa? Rosak. Islam memang Islam. Nama Islam. Ngucap apa semua. Ngucap memang ikhlas semua betul. Tapi tak semayang. Tak puasa. Habis. Sekarang ni lain pula. Dia kata sin soal. Kepada berapa perkara melengkapi agama itu. Kepada berapa perkara yang nak lengkap agama tu ada berapa perkara. Kita nak bagi diri kita ni lengkap agama. Sempurna agama Islam kita ni. Ada berapa perkara. Jin jawab kepada 3 perkara. Iaitu pertama Islam. Yang pertama Islam. Kita tak bahas lah no. Islam ni berserah semua. Taslim tu. Kita hanya sebut Islam ni. Islam ni beragama Islam. Islam ni dia ni orang yang memahami fiqh. Tu. Islam ni dia faham. Tu guru kita dia sebut terus. Dia kata apa? Mengaji fiqh. Islam ni mengaji fiqh. Tahu hukum hakam. Hak ni haram, hak ni halal. Dia tahu hak mana wajib, hak mana sunat, hak mana makruh, hak mana harus, hak mana haram. Dia tahu. Mana Islam ni mengaji fiqh. Mudah. Dia tak hurai dah. Al-Islamu. dia tak hurai dah. Istislam. Al-Islamu, al-istislam. Dia tak hurai dah tu. Dia kata nak mudah mengaji fiqh. Dia dah tu. Dia cerita praktikal tu. Boleh juga tu. Padang lah. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain lalang, lain belalang. Masuk kandang lembu, mengembuh. Masuk kandang kambing, mengaum. Mengaum setirok habis. Ngembek. Tak? Nabi sebut, khatibun nas biqadri ala ukulihim. Medah kita baca ni, kitab kita ni, kitab nipih. Kitab mudah-mudah, kitab orang awam. Cerita cara orang awam, duk pergi cerita al-Islamu, inqiyat apa sebagainya semua, selerok habis. Cerita Islam ni apa? Mu ngaji fiqh Kitab apa? Dia tu Sufyan. Nak kemas sikit, Matal Badrain. Tu dah. Orang hati sendiri. Mu ngaji mu hati. Habis. Yang kedua, iman. Iman ni apa? Ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Yang ketiga, ihsan. Ihsan ni apa? Ngaji tasawuf. Kemas juga tu. Urat ni. Ihsan ngaji tasawuf. Bahkan guru kita siap sebut lagi. Ngaji kitab penawar bagi hati, Bidayatul Hidayah dan lain-lain. Ngaji kitab penawar bagi hati, Bidayatul Hidayah dan lain-lain. Dia kata. Habis.
Boleh pergi satu pelajaran lagi, no? Boleh insyaAllah. Boleh lagi? Sampai 11.30 kalau ikut tu. Ya, no? Panas main depan lagi. Pelajaran yang keempat. Sin soal. Boleh Haji Sulani? Itu ya. Sin soal, apa erti Islam itu? Jin jawab erti Islam itu. Ramai juga ni. Duk ada atas ni, duk ada 100 lebih. Ini tak tahulah. Ikut tu ikut, ingat insya-Allah berkat. Kita nak mengaji cara-cara dulu ni, mengadap sungguh ni kadang-kadang tak apa nak mampu. Tapi dalam online tak apa. Biar telefon kita ni banyak lagi kita tengok ahad mengaji-mengaji ni. Mengaji pula cara live ni dia seronok. Kalau mengaji cara yang siaran ulangan ni, dia gaduh nak cepat lagi. Nak cepat. Lagi cepat habis. Tapi kalau live ni dia tak boleh cepat, dia duduk jalan. Lagi mana tak habis lagi tu. Apa nama kawan kita tu, dia ni jaga sungguh adab. Walaupun mengaji online, dia duduk di rumah, tak boleh nak pergi masa tu. Guru dah mengajar, tak boleh nak pergi sekatan. Jadi dia mengaji ni, dia ambil wuduk semua siap-siap. Dia pakai baju elok, buh minyak wangi, buh bakhur lagi. Buh dengan bakhur lagi bagi hidup wangi. Duduk dalam bilik dia tu. Duduk tahiyat awal. Pasal kita mengaji dengan Syekh Nuruddin suruh semua anak-anak murid duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Pasal apa? Tak mau tunjuk tapak kaki ke guru. Tu Syekh Nuruddin lah. Tapi kita kau pernah tak ada masalah, tu tak pamit berat tu. Tapi tak apa, boleh lah nak ikut. Tak boleh ikut-ikutlah. Rasa lengah tak payah ikutlah. Ikut. Duduk tahiyat awal. Dia duduk tahiyat awal. Duduk, tulis. Tak panggung pala tu. Dengar, tulis. Ada walaupun duduk seorang-seorang. Ni kadang-kadang mengaji online dia sambil duduk atas bantal. Duduk. Dan baju pun tak pakai. Pakai lok pendek. Orang tadi kata lok pandak. Pakai lok pandak atas katil. Oh dia. No, sambil duduk ngaji, duduk main game dah tu. Cakap pakai lok adab ni. Pasal ilmu ni ilmu adabun. Kita nak beli ilmu dengan adab. Walaupun kita ngaji jauh, kita ngaji online, tak mampu nak pergi ngaji betul-betul. Tapi kita jaga adab, boleh ilmu kat kita. InsyaAllah. Ni adab jaga bagi elok. Pelajaran yang ketiga, sin soal. Pelajaran keempat. Apa erti Islam itu? Sabit guru kita dia tak hurai banyak-banyak. Pasal apa? Pasal kat depan tu ada dah. Dia cerita. Dia tak cerita al-Islam, al-Islamu, al-Istislam. No? Dia tak cerita lebih. Pasal kat depan tu dia cerita dah. Apa dia? Apa erti Islam? Jin jawab erti Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir. Bukan setakat ikut, buat saja tak. Tapi zahir, dia terima. Mengikut dan menerima. Bukan mengikut ni bukan meniru saja. Bahkan dia pun boleh buat. Dia menerima, makna diri dia sendiri pun boleh buat. Bukan setakat ikut orang. Orang semayang, dia semayang. Orang puasa, dia puasa. Tak. Tapi sini ada setengah guru dia kata atah tafsir. Mengikut dan menerima ni atah tafsir. Ada setengah kata tak. Farid. Farak kat mana? Mengikut ni bagi orang yang baru kenal Islam. Puan anak kita umur 4 tahun. Dia tak terima lagi semayang. Dia tak erti semayang. Terima ni mana dia erti. Dia tak erti lagi. Dia tak ikut kita. Tu yang jadi kita rokok dia sujud tu. Tapi dia ikut lah. Dia ikut, dia tiru-tiru. Orang baru masuk Islam. Bukan erti semayang. Dia ikut je, dia ikut belakang kita. Kita rokok, dia rokok. Kita sujud, dia sujud. Dia tak? Dia panggil mengikut. Kalau terbit-terbit pada perut erti terus. Tak erti ke tak? Ikut. Dan menerima. Barulah dia erti. Oleh siapa? Oleh zahir seseorang. Itu dia no. Kata guru, bila tengok cara Tok Guru pondok kita ni, depa mengajak ni, pemik berat tiap-tiap kalimah. Hak atah tafsir, hak farid. Beza. Oleh zahir seseorang, oleh fizikal. Zahir ni fizikal lah. Fizikal seseorang tu. Mula-mula dia buat apa? Mengaku lidah seseorang. Rukun Islam, zahir belakang. Apa dia rukun Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah. Mendirikan sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Mengerjakan haji, mengeluarkan zakat. Mengerjakan haji. Semua ni fizikal ni. Zakat nak terbit mana kalau tak kerja? Kerja dengan apa? Dengan fizikal. Haji kalau tak berjalan, tak tawaf, tak sa'i, nak buat ke mana? Kena fizikal. Tak. Mengucap, tak guna lidah, buat guna? Kena guna lidah. Orang bisu cerita lain lah. Nak, isyarat dia. Isyarat juga. Tapi mana semua fizikal. Tapi peringkat mulanya, mengaku lidah seseorang. Ni hak mula-mula sekali. Syarat nak masuk Islam,
nak pegang dengan rukun Islam yang lain tu, dia kena masuk pintu dia tu. Mana pintu dia? Mengaku lidah seseorang. Hatta dalam perang sekalipun, kita nak bunuh orang kafir, tiba-tiba dia kata, dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak boleh kita bunuh dia. Tengok keadaan lah, kalau dia main-main tu, tak tentu. Tapi pernah berlaku sekali di zaman Nabi, Nabi tegur sahabat Nabi. Saya tak ingat, Sayyidina Umar ataupun sahabat dia, yang dia tetak juga terbelah dua. Walaupun orang tu dah mengucap. Maka disebut, nahnu nahkumu bil zawahir, wallahu bil bawatin. Kita ni menghukum dengan zahir. Dah sahabat tu kata, dia ni mengucap ni buat-buat takut, yang mengucap buat-buat ni, dia takut dengan aku, takut aku bunuh dia. Hantar mana? Kita ni hukum zahir. Kalau kata dia dah mengucap dengan lidah dia dah lah tu. Batin ni kita tak tahu. Lepas tu munafik tak boleh kita bunuh dia ikut dah. Ni. Habis. Lagi. Jadi dia kata lagi, mengaku lidah seseorang. Akan barang yang mendatangkan. Akan barang yang mendatangkan. Apa maksud mendatangkan? Yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang mendatangkan? Oleh penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sampaikan? Untuk makluman tuan-tuan sekalian yang mengikuti live ni, kami sekarang ni berada di Dewan Teratai Ilmu, Dewan Tepi Sungai. Bukan setakat tepi sungai, tepi jalan. Jadi kalau dengar bunyi exhaust lori ke exhaust motor tu, maklum sajalah. Kita tak ada studio lagi. Jadi tolong doalah. Hak tuan-tuan duk infak apa sebagainya tu, insya-Allah akan kita manfaatkan. Nak infak pada madrasah, boleh terus ke page Teratai Ilmu Haji Abdul Majid. Di sana ada maklumat tentang madrasah. Dan juga kita juga ada guru kita yang nak sambung belajar, yang juga menggunakan dana untuk pembelajaran. Di sini juga ada yang menggunakan nama Ustaz Muhammad Zikri Ghazali tu. Bolehlah pekat-pekat bantu insya-Allah. Ini iklan penajar ni. Bukan iklan nak bang kita bunyi exhaust saat ni. Dan segala barang yang diketahui daripada agama. Apa yang Nabi sampaikan? Segala barang, yakni segala perkara, segala ilmu yang diketahui daripada agama dengan ketiadaan fikir dan bicara. Nabi ajak sembahyang, tak fikir banyak, ikut lah. Diri, rokok, sujud. Mudah-mudah. Pasal itu sini ada yang jenis orang katakan ada ilmu yang ada juga yang bangsa nazar. Ada yang di sini disebut daruri. Hak ni daruri cara mudah. Dia ada dua, satu daruri, satu nazari. Seperti sembahyang 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Puasa apa dia? Tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum. Senang tak? Reti tak? Budak 5 tahun pun reti puasa. Tak makan, tak minum. Budak 4 tahun reti sembahyang, dia ikut lah. Rokok, sujud sebagainya. Mudah tak? Sebab itu dipanggil daruri. Ketiadaan fikir dan bicara. Ketiadaan fikir dan bicara. Sebab itu di sini dalam Islam ni ada ilmu yang dipanggil daruri mudah. Tak payah fikir banyak, tak payah bicara banyak, tak payah tanya banyak. Tetapi ada satu lagi yang dipanggil nazari. Nazari ni dia kena fikir, kena bicara, kena tilik. Sebab tu ada setengah ilmuan dia kata masalah hudud kisah tu, ta'zir diat tu, masalah jinayah tu, ada sebahagian yang masuk pada masalah nazari. Bila masuk pada masalah nazari, sebab tu ada yang tak menghukum kafir kepada mereka yang menolak hudud. Tak boleh kita hukum kafir. Sebab apa? Sebab hudud ni termasuk dalam, ada yang sebut masuk dalam nazari. Dia kena fikir, nak kena kunu. Bukan boleh senang potong tangan orang. Dia ada kaedah-kaedah dia juga. Ada kaedah-kaedah dia juga. Setakat mana hang curi? Setakat curi karipat nak kena potong? Ada. Jadi benda tu masuk dalam nazari. Sebab tu ada ulama yang tak menghukum kafir kepada mereka yang menolak hukum hudud. Sebab hukum hudud dia bukan macam semayang. Semayang ni kalau tolak kafir terus. Sebab dia daruri. Itu beza nah. Daruri dengan nazari. Habis. Soal berapa perkara rukun Islam itu. Ni mudah-mudah kita baca laju sikit. Sebab nu ke depan payah gini. Dan nak habis masa kat sana. Jim jawab rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam itu 5 perkara. Iaitu yang pertama bersaksi. Bersaksi sini makna bersaksi dengan lidah. Bukan dengan musyahadah mata kepala.
Bukan musyahadah mata kepala, tapi bersaksi dengan lidah. Bil lisan dipanggil. Nah, bil lisan. Takrir bil lisan. Ikrarnya tu dengan lisan. Bukan dengan musyahadatul ain. Kan? Apatah lagi dengan basirah. Dia ada lagi. Takrir lisan, ngaku lidah. Musyahadah ain, tak saksi mata kepala. Basirah, mata hati, teruk lagi. Macam mana masuk Islam? Aku dengan mata hati, tak boleh. Tu cerita tasawuf, cerita lain pula. Bersaksi ni bil lisan dengan lidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu jaga. Sini ni ada ulama sebut seseorang itu walaupun dia lahir sebagai seorang Islam, yakni Islam keturunan, dia juga wajib mengucap seumur hidup dia tu. Bila dia boleh cakap, wajib juga sekali mengucap. Tapi orang semayang mujur dah. Ada kita hak semayang tu semayang. Hak luar ni. Yang nafsi ni. Pun kena mengucap juga. Yang kedua, mendirikan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Kalau kita tengok dalam Manzumah Aqidatul Awam, dia kata apa? Dia kata apa? Wa ba'da isra'in urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Tu. Tidak? Tidak sih? Apa tak? Kena hafal lah Aqidatul Awam. Habis mata Aqidatul Awam, hafal mata Jaharah Tauhid pula. Kena hafal. Wa ba'da isra'in urujul sama. Lepas Isra' di perjalanan ke atas malam, naik ke langit pula. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Sampai menyaksilah Nabi tengok Tuhan. Dan Nabi berkata-kata. Akan sebagai kata. Min ghairi kaifin wan hisari waftarat. Nampak? Tengok Allah Ta'ala lagu mana? Tak ada kafiat. Tak ada rupa. Nabi tak boleh cerita. Bukan Tuhan Nabi kata Nabi Tuhan duduk di langit tak? Tak ada. Nabi yang di langit. Nabi nampak Tuhan. Maksud tu Nabi di langit. Bukan Tuhan di langit. Ini. Min ghairi kaifin wan hisari waftarat. Alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Diwajibkan, difardukan 5 waktu. Habis. Yang ketiga, memberi zakat. Zakat ni kira bagi elok. Jangan duk lari pada zakat. Setengah-setengah orang suka lari. Gagah kira bayar pi zakat sikit kan nyakna pun. Lagi kita bayar, lagi berkat rezeki kita. Bukan kata orang kadang-kadang ustaz ni duk lari pada zakat. Zakat fitrah tak payah mujur, tak payah dah kena buat juga. Tapi zakat ni usaha kalau boleh bagi bayar. Kita kira tengok kita dapat banyak mana duit kita. Dapat pendapatan kita dan pendapatan tu dia konsisten tak? Contoh macam kita mengajar masjid ni. Cuba kira tengok masjid ni bagi apa? Ni bagi apa? Ni apa? Nak kemas lagi pakai spending. Ada aplikasi lagi. Ada aplikasi spending, nama spending. Situ kita betul masjid ni bagi apa? Masjid ni bagi apa? Bagi apa? Hak tu hak ghalib lah. Memang setiap bulanan kita pergi dah. Capur semua. Kali dengan setahun. Kan? Lepas tu pula, tengok apa kegunaan kita. Kegunaan yang wajib. Sekat pergi beli aiskrim pada pok tak jadi. Hak wajib beras apa semua ni lah. Beras apa sebagai sewa rumah ke apa sebagai hak punya wajib kereta apa sebagainya. Pam. Kereta pun has biji lah. Bukan 2 biji dah. Pam. Lebihnya mana? Tak ada hak lain kan? Lebihnya mana? Lebih tu tengok cukup tak haul tu. Jadi kata berapa gram lebih kurang 15,000. Apa tu dalam setahun tu lebih tak pendapatan dia hak lebihan tu cukup tak 15,000 apa tu? Lebih tak? Kalau lebih kena keluar zakat. Cukup nisab dia panggil. Cukup nisab. Keluar zakat. Berkat. Bila kita keluar zakat ni, kita rasa seronok. Selalu kita dah dapat zakat. Ni kita pula keluar zakat. Sikit pun tak apa, RM2 pun tak apa. Tapi seronok. Ni dia. Habis. Kadang-kadang ada orang dia puluh 5 rukun semua dia buat. Haji, gidah semua buat. Tapi zakat dia tak buat lagi. Kena usaha. Yang kelima, naik haji. Naik tanpa haji. Dipanggil naik. Kaedah orang dulu ni dia panggil naik. Pasal apa? Kita sini nak pergi ke Mekah, dia naik ke atas. Yang pertama naik kapal laut. Zaman tu kena naik, panggil naik. Yang pertama faktor geografi. Sini nak pergi ke Mekah, dia kena naik ke atas. Yang pertama. Yang kedua, faktor kenderaan. Dia nak naik kapal air dulu ni, kapal laut dia kena naik juga.
Tambahlah ni kapal angin lagi naik kapal terbang. Panggil naik haji. Naik haji akan Baitillahil Haram. Bagi mereka yang kuasa, dipanggil istita'ah. Mereka yang mampu. Mampu ni, yang ni bab haji ni boleh rujuk dalam kalau kitab turah kita ni, kitab Ghayatul Muram fi Kaifiyatil Ada'il Hajil Islam, karangan Syahid Fatani. Dalam tu comel. Kitab Ghayatul Muram ataupun orang panggil manasik haji Syahid Daud. Ada semua di situ. Masya-Allah. Ada rezeki lah habis ni, kita baca tu pula. Adi tauhid atau fiqh. Faham tak? Kemudian kata pelajaran yang kelima, apa erti iman itu. InsyaAllah kita akan sambung esok. Nanti kru-kru Ustaz Zikri akan beritahu lah. Tim-tim mereka ni hebat. Pada Ustaz Ali Syukri lepas sebagainya. Syekh Ikhwan. Mereka akan maklum balik lah. Esok lagu mana tu pukul apa. Hampir asal-asalnya sama. Tapi tak tahulah. Saya tengok mereka akan maklum insyaAllah. Sama ke esok? Masa sama? Pukul 10 juga? InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada sebarang soalan, Ikhwan? Tak ingin tengok soalan. Soalan yang berkaitan lah. Dalam suami di bawah rintahan isteri. Ada. Rintahan-rintahan ni bukan dalam bab. Rintahan ni mana di atas kehidupan. Ma'isyah kita ni siapa dia? Kalau kata raja, rintahan dia rakyat lah. Kalau kata keluarga, pemerintahannya suami, bawahnya isteri. Cuma jadi masalah ni, isteri alim, suami jahil. Nampak ke mana? Jadi suami ni pergi mengaji. Mengaji sampai hati. Isteri pun tak hati. Bawa kena bini sekali pergi mengaji. Kalau isteri dah hati dah mujur, mu ngajar anak-anak aku nak pergi ngaji. Tu contoh gitulah. Wallahualam, ada lagi. Nasab Imam Abu Mansur. Namanya Abu Mansur Muhammad bin Mahmud. Namanya Abu Mansur Muhammad bin Mahmud. Muhammad bin Mahmud. Dia macam Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid. Ini Muhammad bin Mahmud Al-Maturidiyu. Al-Ansariyu, Al-Hanafiyu, As-Samarqandiyu. As-Samarqandiyu. Belah tu lah. Lakok tempat kampung dia tu. Lagi. Ta'rif jazam. Jazam ni apa? Putus. Jazam ni maksudnya putus. Ataupun keputusan. Contohnya orang tanya, hey, RM2 dengan RM10, mana lagi besar? RM2 dengan RM10, mana lagi besar? Dia duduk diam, duduk kelepak, biji mata duduk kelepuk. Mana dia tak putus, tak ada jawapan. RM2 dengan RM10, mana lagi besar? RM2 lagi besar daripada RM10. Jazam tak? Jazam, walaupun jazam dia tu salah. RM10 lah lagi besar. Tapi yang penting dia jazam. Tu panjang pok-pok Hindu. Depa jazam Tuhan depa. Tapi salah tak? Betul kan salah? Salah. Tapi yang penting dia jazam. Yang kita nak sini jazam yang berbetulan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mujassimah, Wahabiyah pun jazam, dia jazam tak ada tangan. Dia yakin dengan ketusan dia Tuhan ada tangan ada kaki. Tapi betul tak dengan ahli sunnah? Tak betul. Ahli sunnah kata Tuhan tak sama dengan makhluk, ada tangan ada kaki. Ni, wallahualam. Ada lagi. Kalau dah pisah tak jadi bini kita lah. Tapi anak-anak wajib lah. Anak-anak dia wajib ngajak. Kalau agak kekangan, masalah macam nak anak duk jauh daripada dia sebagainya lah, dah pisah kan. Jadi dia kena carilah belanja. Keluarkan belanja apa sebagai bagi anak-anak hantar tuition mengaji tauhid. Kena usaha. Kalau kata anak tu duk bawah bini dia jaga, tanya bini dia. Kan? Menafkah wajib lagi. Kata hang nak pergi mengaji, nak hantar anak pergi tuition tauhid mana kan perlukan duit, kena bagi duit wajib. Yang penting anak-anak wajib erti tauhid ni. Ni perlu hantar duit tuition matematik, tuition bahasa Inggeris, kan kenal mali sarih pun. Ngaji 4 darah duduk tepi sungai. Tu boleh tuition tapi nak kenal Tuhan tak boleh. Banyak soalan.
Dia dah tu. Patutnya suami kena mengajak. Tapi kadang-kadang ada suami yang tak mampu. Tak mampu ni beberapa sebab, sama ada dia jahil ataupun dia tak jahil tapi dia tak dan. Tapi dia kena benarkan isteri dia mengaji. Kalau dia tak benar, haram. Dah hang tak ajak, lepas tu hang tak bagi bini pergi mengaji, haram. Kalau ilmu fardu ain lah. Kalau pergi mengaji Quran tajwid tak boleh. Quran tajwid kalau bini kata bang saya nak pergi ngaji Quran tajwid, tak boleh, maka haram bini tu keluar. Tapi kalau dia kata bang saya nak pergi ngaji tauhid, tak boleh, haram kalau kata tak boleh. Bahkan bini boleh keluar mengaji tauhid. Tauhid lah, Quran tajwid tak boleh. Hadis tak boleh, tafsir tak boleh. Tapi kalau kata tauhid, fiqh, tasawuf, tiga ni boleh. Wallahu a'lam. Dengan kena bahas 10 soalan. Macam mana? Orang Islam antaranya menunaikan janji. Ada tak beritahu kita ada perjanjian dengan Allah sebelum kita dilahirkan. Memang sebelum kita lahir ni kita berjanji Allah tu Tuhan kita. Allah ni sembahan kita, Allah ni Tuhan kita. Tuhan, sembahan ni makna kita turut semua. Kita turut semua apa yang disuruh. Itu kira janji kita lah tu. Janji kita sebelum kita dilahirkan. Kita nak mempertuhankan Allah. Tapi bila mai ke dunia ni kita mempertuhankan masa, mempertuhankan duit, mempertuhankan urusan dunia sampai kita tak sembah Allah. Mana kita memungkiri janji. Itu maksudnya. Itu maksud menunaikan, menyempurnakan janji. Ada lagi. Andai suami tak belajar ilmu tauhid, bolehkah isteri dah belajar ilmu ini berkongsi dengan suami? Suami tak ngaji tauhid, isteri ngaji tauhid. Jadi isteri nak kongsi dengan suami boleh? Boleh sangatlah. Mujur lah kata. Boleh bini lagu tu. Kita tak nak mengajar dia, pula ngajar kita. Sonok kita. Betul kita letih nak kena ngajar dia. Ini dia pula ngajar kita. Mujur. Lega, alhamdulillah. Bagus. Dah lagi. Apa? Zikir. Zikir apa? Oh, majlis zikir. Zikir tak boleh. Zikir bukan fardu ain. Bila majlis zikir, majlis qiyamul lail, ramai kadang-kadang orang perempuan pergi qiyamul lail tak minta izin suami. Tak boleh. Qiyamul lail bukan fardu ain. Majlis zikir sama, kena minta izin suami. Wallahu a'lam. Kitab tauhid dalam bahasa Rumi. Hak ni Macam mana lah tak keluar lagi. Ada kita ada usaha dengan beberapa orang sahabat lah, rumah kita sebagainya, nak buat ke dalam bahasa Inggeris. Tauhid ni dia buat dalam bahasa Inggeris tapi tak siap lagi lah. Ada pedar sikit-sikit tu insya-Allah. Doa-doa dipermudahkan insya-Allah. Dan alhamdulillah hari ni ada peningkatan pada kemarin. Kemarin kita ada sahabat-sahabat kita duduk dalam rekod kita ni 60-70 orang. Hari ni meningkat lah. Dengan bantuan teknikal daripada Ustaz Ali Syukri. Meningkat 1 orang lebih. 1 orang lebih. Esok, di pengumuman untuk esok dah. Esok kelas kita jam 2.30 petang. Jam 2.30 petang esok. 2.30 petang. Tak boleh no? 2.30. Pukul 10 ada apa? Ustaz Zikri. Sungguh-sungguh. Esok ada pengajian Tuan Guru Haji Adnan di Pondok Sungai Karangan. Sungguhlah no. Tak pergilah ada saya pun kena luku lah lagi. InsyaAllah. Jadi kita esok kita akan jumpa esok insyaAllah. Pukul 2.30 petang. InsyaAllah lah. Istiqamah, jaga bergelok. Lepas tu jadual seterusnya nanti Ustaz Zikri akan maklum balik lah. Ni untuk kali ni kita akan baca sampai pelajaran ke-6 atau 7 dulu. Tinggal tak banyak dah. Tinggal lagi lebih kurang dalam 12 pelajaran. Boleh habis insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Hak tak faham boleh tanya no. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna istada'naka ma qara'nahu farudduhu ilaina 'inda hajati wa sallallahu alaihi wa alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.
Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam. Ya akramar rusulil kirami, arju ziyarah kulla am. Hanya Allah yang menyaksi, nama terpahat di hati. Alhamdulillah ku memuji, di kurnia namamu Nabi. Namamu terus menyinar, hatiku menggeletar. Saat namamu didengar, air mata terus memancar. Allahumma salli ala alladhi لولاه ما كان الأنام. يا أكرم الرسل الكرام، أرجو الزيارة كل عام. رسول الله يا حبيب الله. اللهم صل على الذي لولاه ما كان الأمان. يا أكرم الرسل الكرام، أرجو الزيارة كل عام.